Selepas membuka kempen Liga Juara-Juara Asia dengan kemenangan meyakinkan menerusi kejayaan menundukkan Guangzhou FC 5-0, JDT akan berentap dengan Ulsan Hyundai pada perlawanan kedua Isnin ini. Atas kertas, kelebihan memihak wakil dari Korea Selatan itu dengan reputasi selaku juara 2 kali kejohanan dan juga naib juara Liga K Korea. Namun, berbekalkan kejayaan menundukkan lawan dari Korea Selatan sebelum ini iaitu Suwon Blue Wings, JDT hadir dengan keyakinan tinggi untuk memungut 3 mata seterusnya bagi mencerahkan laluan ke peringkat kalah mati. We love to break the record. This is what we do. We love to challenge ourselves to do something that we have never done. We never beat a Japanese team before, and then we beat Kashima 2019. Actually, we are unbeaten in the ACL, in the SIS. 2 games, 2 wins. Well, it's few games, but hopefully we can do more. Mora bagaimanapun berhasil dengan bayangan kesebelasan utama berdepan Ulsan Hyundai, termasuk kemungkinan mempertaruhkan kombinasi antara Shen Lori dan juga Khalidi Murga maupun Mauricio Santos berbanding Syarul Saad, tatkala kelibat Farizal Malias juga menjadi persoalan selepas difahamkan penjaga gol ini sudah mula menyertai latihan bersama skuad Harimau Selatan pada Sabtu. For me, my job is to try and stop the ball going into our goal and limit the amount of chances that they have. And they're the last line of defence as well. So, but for us, we're just going to focus on ourselves. We'll have a game plan. It's up to us to implement what the coach wants us to do on the pitch. And it should be an exciting game. As I spoke about it before, these are the games you want to play in. Untuk rekod, JDT tewas dalam 2 pertemuan bertemu wakil daripada Korea Selatan ketika edisi lalu, tetapi ini peluang terbaik untuk mereka melakukan kejutan atas faktor kelebihan selaku tuan rumah dan juga persembahan dan juga barisan berlainan untuk kempen kali ini. Zulhelmi Zainal Azam dari Stadium Sultan Ibrahim, Nadia Arena. Okey Zul, jangan mana Zul sementara itu jurulatih Ulsan Hyundai Hong Myung-bo menyifatkan Bergson da Silva dan Fernando Forestieri sebagai ancaman utama kepada pasukannya untuk pertemuan itu nanti. Ini berdasarkan penilaiannya terhadap aksi skuad Harimau Selatan bertemu Guangzhou FC Jumaat lalu yang menyaksikan Bergson garang meledak hat-trick tak kalah Forestieri menyumbat 1 gol. Apa cerita? 높은 집중력으로 상대의 스트라이커들을 마크를 해야 되고 또 상대 9번 선수는 한국에서도 뛰어본 경험이 있기 때문에 반대로 그 선수 역시 한국 선수들에 대해서 잘 알 거라고 생각을 하고 있습니다. 계속 Myung-bo yang juga bekas pertahanan Korea Selatan turut akui perbezaan iklim antara Malaysia dan Korea Selatan menjadi cabaran besar untuk mereka menampilkan aksi terbaik, apatah lagi akan beraksi pada waktu berbeza untuk perlawanan kedua berbanding aksi pertama. 경험이 없는 거는 맞지만은 어떻게 보면은 뭐 새로운 경험에 도전을 해야 되는 것도 있지만은 또 어떻게 보면은 충분히 휴식 시간을 갖는 시간적인 여유가 있다는 거는 우리 팀한테 뭐 나쁘다고 생각은 않지만은 Belum apa-apa bagi alasan dah. Jangan marah gurau sikit je. Okey, kita throwback sikit. Rekod JDT lawan kelab Korea Selatan sebelum ni. Last year, 2021, 2 pertemuan bersama Pohang Steelers menyaksikan 2 perlawanan JDT tewas. 4-1 dan 2-0. Tahun 2020, JDT menang ke atas Suwon Blue Wings 2-1. Manakala tahun 2019, ada 1 seri dan 1 kalah kepada Gyeongnam FC. Not bad lah rekod tu. Sementara itu, penjaga gol Johor Darul Takzim Haziq Nazli ketika memberi perkongsian lanjut pada wartawan Zulhelmi Zainal Azam akui clean sheet bertemu Guangzhou FC jadi pembakar semangat untuk menghadapi ujian sebenar menentang Ulsan Hyundai ni apabila penjaga gol berusia 24 tahun itu mendapat kepercayaan mengemudi benteng air pada perlawanan pertama. First sekali saya nak ucap alhamdulillah tim berjaya bawa pulang 3 poin. So saya happy dengan pasukan saya sebab main sebagai satu pasukan. Okey, macam awak sendiri pada mulanya diberitahu untuk turun first 11 tu apa yang awak fikirkan? Satu first sekali nervous tu akan ada lah. Dan saya ambil ini sebagai cabaran untuk
terus majukan diri saya. Lepas ni kita akan orang kata lebih fokus lah sebab tim-tim lepas ni kan lebih kuat lagi. So just kita akan lebih fokus dan akan buat yang terbaik lah. Okey, so macam awak rasa ni macam satu warm up juga untuk awak for the next game? Satu warm up jugalah untuk next game. So next game saya rasa awak akan diturunkan juga dengan keadaan Farizal yang masih belum lagi ready. InsyaAllah apa sekali keputusan coach, sama ada saya diturunkan atau Izham akan diturunkan, kami akan buat yang terbaik lah untuk pasukan Johor Darul Takzim. And now, secara langsung dibawakan daripada Johor Iskandar Baru. Puteri Johor Baru, kita bersama dengan Zulhelmi Zainal Azam. Betul-betul dia tunggu daripada petang tadi, baju pink pun tak tukar lagi. Baju pink dengan lampu lilak-lilak kat belakang Zul. Kan? Memang kenalah. Okey, Zulhelmi Zainal Azam, soalan pertama paling penting, satu Malaysia nak tahu, apa juadah berbuka anda tadi? Yep. Juadah saya hari ni saya guna western sebab hari ni makanan ditaja oleh Woodfire. Restoran yang ada di Stadium Sultan Ibrahim. Jadi hari ni saya makan burger. Oh my god, sedap. Sedap Woodfire tu Meleleh je. Tahu. Okey. Zulhelmi, ni soalan serius yang kedua Malaysia nak tahu. Bergson dah luar hari tu dah skor hat-trick. Lawan Ulsan ni yang hanya bolos 5 gol dalam 5 ataupun 6 aksi diorang sepanjang musim ni. So boleh ke tak boleh Bergson robek gawang Ulsan ni? Okey, atas kertas memang kelebihan memihak Ulsan Hyundai dengan reputasi selaku pendahulu Liga Korea ketiga ini dan juga bekas juara 2 kali iaitu pada 2012 dan juga 2020. Musim lalu dalam Liga K Korea mereka muncul naib juara. Tetapi segalanya berbeza, suasana berbeza ataupun situasi berbeza yang mana mereka beraksi di Johor Baru. Kalau ikutkan apa yang diperkatakan oleh jurulatih Ulsan, yang mana iklim itu memberi satu pengalaman yang berbeza kepada mereka kerana ini kali pertama untuk mereka beraksi pada waktu malam. Jadi saya melihat pada situasi itu mereka sendiri dari segi body language sukar untuk meraih satu kesan positif dan ini juga peluang terbaik buat Bergson. Apatah lagi beliau mempunyai pengalaman berdepan dengan klub-klub Korea. Bergson pernah beraksi dalam Liga Korea bersama Suwon Blue Wings dan juga Busan Ipark dan itu sememangnya akan beri kelebihan untuk berdepan dengan lawan-lawan pemain-pemain daripada Korea dan itu juga menjadi kebimbangan jurulatih Ulsan Hyundai. Coach Ulsan tu tak tahu malam kat Malaysia ni tak adalah sejuk macam malam kat Korea. Sebab tu dia elok kata main malam daripada main tengah hari. Perubahan iklim. Diorang biasa sejuk ni panas. Betul lah tu. Okey Zul, nak tanya untuk pertahanan tengah pula. Adakah Zul rasa Shane Lowry dan Syarul Sa'an akan diberikan kepercayaan lagi sekali untuk jadi orang kata pertahanan tengah utamalah? Ramai yang meramalkan gandingan itu akan dikekalkan, tetapi melihat pada situasi semasa, saya ada menjangkakan ataupun ada berasakan mungkin kalau tidak ada apa berlaku sebarang perubahan, ada pertukaran di bahagian itu. Di mana saya memilih Mora akan melakukan percaturan berbeza, menggandingkan Shane Lowry dan juga antara Mauricio Santos dan juga Khalidin Murga. Berdasarkan aksi di Liga Super, Khalidin Murga digandingkan bersama Shane Lowry. Jadi nak tak nak satu pemain kena dikorbankan dan melihat kepada situasi itu kemungkinan Leandro Velasquez tidak beraksi. Tetapi kita tahu Bergson dan juga Fernando Forestieri amat diperlukan di bahagian serangan. Mereka kuat di bahagian serangan dan juga ampuh di bahagian pertahanan. Tetapi kebanyakan jurulatih sukar untuk membuat-rombakan apabila pasukan itu menang. Mereka akan kekalkan pasukan menang untuk perlawanan yang berikutnya. Kalau Malaysia nak tahu Zulhelmi Zainal Azam ni bukan bulan Ramadan je dia humble, merendah diri. Kan memang dia style macam ni. Dia dah tahu dah. Tapi dia guna perkataan mungkin. Boleh tapi bijak dikatakan juga. Esok kita tak tahu apa yang jadi. Betul. Okey, Zul, mungkin juga Zul di bahagian penjaga gawang. Kita Nazri cemerlang, tapi kalau kita tengok barisan penjaga gawang JDT juga berkualiti. Izham Tarmizi juga berada dalam senarai. So akan ada perubahan juga ke? Mungkin apa yang terjadi? Saya tidak mengatakan atau belum mengatakan Haziq Nazri beraksi cemerlang sebab pada pertemuan menentang Guangzhou FC
beliau hanya diuji dengan beberapa percubaan. Tak silap saya hanya satu percubaan bahaya saja. Jadi kemampuan Haziq belum lagi teruji. Apatah lagi beliau beraksi boleh dikatakan 2 perlawanan untuk musim ini, iaitu satu dalam aksi Liga Super bertemu Terengganu, itu pun dimasukkan menggantikan Farizal, dan pada musim lepas hanya satu saja perlawanan. Jadi kemampuan Haziq betul-betul akan teruji bertemu Ulsan. Farizal, ya, saya difahamkan sudah menyertai latihan bersama pasukan semalam, tetapi ataupun status untuk bermain itu saya rasa tidak. Yang mana Farizal memerlukan beberapa hari lagi untuk recovery dan seterusnya berada dalam keadaan 100% untuk diturunkan. Jadi pilihan saya Haziq Nazri akan mengemudi benteng akhir bertemu Ulsan. Okey. Saya tak meragui pilihan Zain Azam. Boy. Baik. Boy. Okey, so last kita nak tanya, yang kita tahu sebenarnya Ulsan ni orang kata naik juara Liga K1. Lepas tu back to back 5 perlawanan tak pernah tewas lagi yang dah disertai. Adakah Ulsan akan merasai Ya, perubahan iklim. Bukan. Bukan. Kekalahan pertama. Iklim kekalahan pula lah musim Kekalahan. ni. Selain perubahan iklim yang kita katakan tu, memang mereka akan berdepan dengan situasi yang sukar sebenarnya. Saya rasa mereka risau sebab kalau saya buat perbandingan berdasarkan pemerhatian saya, import antara Ulsan dan juga JDT berbeza, yang mana JDT punya import lebih baik berbanding Ulsan, dan Ulsan juga tak silap saya dia menggunakan 3 pemain import dalam kesebelasan utama ketika bertemu Kawasaki Frontale. Jadi di situ kita dapat lihatlah yang mana pasukan ini menagih kudrat pemain tempatan mereka ataupun pemain daripada Korea Selatan. Cumanya mereka pemain-pemain tempatan atau pemain Korea Selatan bukanlah calang-calang, kerana dalam skuad Ulsan Hyundai ada 6 pemain yang mewakili negara. Jadi mereka juga pasukan yang kuat. Yang saya boleh katakan untuk kumpulan A ini, mereka di ranking pertama. Tetapi berdasarkan perkara-perkara yang saya cakap tadi, faktor-faktor itu yang boleh membawa kepada mereka mungkin menjadi mangsa kejutan JDT. Alright. Cabaran sebenar JDT lah orang kata Ulsan Hyundai Saya ni. faham cabaran tu. Cabaran Saya sedang sebenar. mendapat cabaran sekarang ni. Okey, Zain Azam, terima kasih. Silalah sambung makan burger wood fire yang sedap-sedap tu. TikTok satu jangan lupa. Terbaik. Terbaik.